Datuk dapat pastikan apakah halangan-halangan yang menyebabkan perkara murni yang cuba dilontarkan oleh UMNO kepada PAS ni? Kami dalam UMNO sepakat menyokong sebenarnya, tapi dalam PAS yang tak sepakat dan berpecah. Itu masalah. Ada orang-orang Anwar Ibrahim dalam PAS. Itu di antara yang saya tak nak menyebut orang Erdogan, kumpulan Erdogan apa semua ni, saya tak nak menggunakan istilah itu nampak macam terlalu tinggi untuk mereka ni. Mereka sebenarnya adalah penyokong Anwar dalam PAS. Itu saja. Apabila PKR tidak menyokong, berarti penyokong Anwar dalam PAS pun tidak menyokong. Tidak sepenuh hati untuk menyokong perkara ini. Adakah disebabkan orang-orang yang mirip kepada Anwar ni yang cuba menggagalkan hubungan baik yang dilakukan oleh UMNO untuk bergabung dengan PAS ni? Ya, dalam ahli parlimen PAS yang ada dalam Dewan Rakyat itu adalah beberapa orang memang kita tahu memang dari segi sejarahnya adalah orang Anwar. Saya tak perlu menyebut, saudara pun tahu. Ada yang satu sekolah, ada yang pernah satu parti, ada yang pernah satu perjuangan. Itu yang jadi sedikit halangan lah. Satu lagi saya melihat halangan ialah kalaulah Datuk Nik Aziz ini boleh konsisten dalam pandangan dia, tu bagus. Dia sekarang ni nampak bercampur-campur pandangan dia. Sekejap dia bersetuju, sekejap dia kurang setuju, tapi nampak ada lagi ruangan juga dalam Datuk Nik Aziz ini. Dia pernah menyebut kita dah lama berbalah apa semua, apa guna kita berbalah. Dia pernah menyebut tentang perkara itu. Berarti kalau tidak ada orang-orang di keliling Datuk Nik Aziz yang memberikan pandangan yang berlainan ni, saya rasa Datuk Nik Aziz sokong perpaduan ni. Mana Datuk optimis. Optimis. Dan pastinya Presiden dan Timbalan Presiden PAS dan beberapa orang lagi dalam PAS itu, saya kira memang dia pro pada perpaduan. Sebenarnya itulah satu perkara penting. Kalau kita ada merasakan bukan Islam rasa khawatir apabila perkara ini berlaku, saya nak menegaskan di sinilah bahawa apa juga yang berlaku baik kepada bangsa majoriti di negara ini, dia akan menimbulkan kebaikan secara keseluruhan pada negara. Kalau orang Melayu sebagai majoriti di negara kita ini berpadu, bersatu, tak berpecah-pecah, akhirnya yang untung ialah semua rakyat Malaysia, termasuk orang Cina, orang India dan suku kaum Sabah Sarawak. Kalau kita secara yang penduduk majoriti ini berpecah belah, yang ruginya pun seluruh rakyat Malaysia itu juga ruginya. Contoh kerugian ialah terlalu banyak berpolitik hingga kita tidak melihat perkara lain yang lebih penting seperti pembangunan dan berekonomi, yang akhirnya menyebabkan negara kita tidak semaju sebagaimana yang kita harapkan. Kalau kita kurang berpolitik, sama ada daripada peringkat bawah sampai pada peringkat atas, settle hal-hal politik kepartian ini, terutama dari segi majoriti rakyat Melayu itu, maka tumpuan kita lebih masa kita boleh bincang tentang bagaimana nak meningkatkan taraf hidup, bagaimana nak tingkatkan kualiti, bagaimana nak tingkatkan pendidikan, bagaimana nak tingkatkan ekonomi, lebih hebat berniaga. Seluruhnya negara ini akan meningkat, naik. Saya kira kita kena melihat dari segi sudut itu, ya, dari segi sudut menguntungkan semua pihak, bukan hanya untung dari segi UMNO PAS, tetapi semua pihak untung dengan adanya perpaduan di kumpulan majoriti rakyat. 2/3 daripada penduduk negara ini ialah Bumiputera. Bumiputera 67%, bukan Bumiputera 33%. Ya, kalau komponen utama Bumiputera itu ialah Melayu. Jadi kalau 2/3 kita boleh bersatu, maka insya-Allah kita boleh maju dan mencapai apa yang kita hasratkan.
tahun lagi ni. Terima kasih Dato'.